Sambil-sambil tunggu tu kita mula dulu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan pada semua adik-adik, kawan-kawan, ikhwah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. InsyaAllah kita mulakan dulu sesi kita pada pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada pagi ini secara maya lah lagi kan, sebab tak dapat nak rentas negeri jumpa semua orang. Tapi Alhamdulillah Allah SWT memberikan kelapangan waktu pada pagi ini, ruang, peluang, tenaga, internet yang okey, material yang ada untuk kita bersesi. Semuanya kita kembalikan puji-pujian kepada Allah SWT lah yang memberikan nikmat-nikmat ini kan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan terus diberikan kepada kita dan kita akan gunakanlah sebaik mungkin masa, internet, laptop, peluang, kemampuan kita, tenaga untuk kita guna pada jalan yang benar. Yang keduanya, kita panjatkan selawat dan salam pada Nabi SAW, pada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'i, tabi'un tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumiddin. Di atas usaha mereka semua ini, Islam tu sampailah kepada kita hari ini dan mereka telah meninggalkan jejak-jejak, kesan-kesan yang baiklah, meninggalkan kitab-kitab, meninggalkan kisah-kisah yang legend untuk kita ikuti dan tekuni bersama-sama kan. Tapi jarak di antara kita dengan generasi awal Islam tu sangat jauh. Generasi terbaik tu kan. Dalam satu hadis Nabi menyebut khairul qurun qurni thumma alladhina yalu thumma alladhina yalu kan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Macam ada yang live kan? Siapa yang live tadi? Najmi bukan? Uwais. Itu nanti siapa jumpa hadis tu boleh cari hadis tu. Nabi kata khairul qurun qurni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kemudian mereka datang selepas itu, kemudian mereka datang selepas itu. Jadi hadis ini memberikan petunjuk bahawa kurun yang terbaik dalam Islam ni kurun pertama, kurun kedua dan kurun ketiga. So para ulama menyimpulkan the first 300 hijrah itu adalah zaman yang paling baik dalam aspek Islam mereka, pengamalan Islam mereka. Baiknya mereka itu sukarlah kita nak define kan apa yang Nabi maksudkan baik tu kan, khair tu. Mungkin baik dalam konteks kuat dan tepatnya dekatnya mereka ni berpegang dengan Islam lah, berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dari segi keluasan ekspansi Islam, mungkin zaman-zaman selepas 3 tu lebih jauh, menjangkau ke China, menjangkau ke India kan. Tapi luasnya penguasaan Islam belum tentu dia adalah terbaik. Cuma Nabi kata yang paling baiklah orang yang kurun selepas aku tabi'i dan kurun selepas aku lagi, which zaman tabi'un tabi'i, 100 tahun pertama, 200 tahun pertama, 300 tahun pertama. Maknanya secara nature kan, semakin jauh kita dengan sumber tu, yang asal tu, semakin kurang baiklah. Sebab banyak benda-benda tu kita dah miss kan. Contohnya apa? Macam kita main apa pernah ke main game yang radio rosak tu, radio rosak, bagi mesej kat orang depan pas kat belakang kan. Selalu sampai ke orang ketiga ke empat tu dah rosak dah mesej tu. Mungkin mula dengan boros gigi dah jadi bunda lah kan. Dia rosak lah dia punya komunikasi tu. By time sampai ke generasi berikutnya. So, sama juga kita, bila Islam tu telah melangkaui masa yang jauh. Sejak Nabi SAW telah tinggalkan kita ni 140 atas tahun, 1400 tahun lah lebih kurang kan. Maknanya dia telah melalui zaman yang jauh,
tempat yang jauh, telah explore ataupun ditempuhi perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan suasana. Jadi kemungkinan Islam sampai pada kita ni bukan 100% seperti mana yang pernah dihayati oleh Nabi dan para sahabat dan Quran terbaik berkenaan. Jazakallah Nazmi yang dah share hadis tu. Nanti kita sama-sama boleh hafal dan install dalam pemikiran kita. Dari segi teks, Islam tu sama sampai pada kita. Quran, hadis, sebab dia dipelihara oleh Allah SWT sama. Tidak ada perubahan dari segi konten Al-Quran. Yang membezakan adalah dari segi penghayatan. Interpretation berbeza, pemahaman yang berbeza dan penghayatan berbeza. Kan? Walaupun sahabat baca Quran sama, kita baca Quran sama, tapi suasana kita nak beramal dengan ayat Quran tu berbeza. Dulu dia orang beramal macam ni, sekarang kita mungkin lari kan. Jadi kita tak tahu macam mana sebenarnya mereka ni react dan interpret dan put all the messages into action ketika zaman mereka. Sebab dia terlalu jauh keadaan tu kan. Kita tak pernah berada zaman berkenaan. Macam kita dengar ada kawan-kawan pergi Jerman lah. Balik Jerman, dia balik kat Malaysia, dia cerita lah Jerman ni macam ni. Orang cakap orang Jerman tak ada Islamofobianya, makan macam ni. Kita boleh imagine, tapi dia tak sama dengan orang yang pergi. Sebab orang yang pergi tu dia rasai suhunya, dia betul-betul interact dengan orang tu. So kita ni Islam sampai pada Islam yang sam'iyat. Kita dengar kan, Nabi macam ni. Ulama tulis dalam kitab macam ni. Sahabat ni macam ni. Tapi the reality dia tak sama. Sebab kita dengar dan kita cuba imagine, belum tentu dia sampai sama seperti Nabi SAW. Cuma makin dalam, makin terperinci kita mengkaji sejarah, makin dalam kita mengorek rahsia-rahsia Al-Quran, makin banyak Quran kita tadabbur, makin banyak hadis yang kita explore, gambaran itu makin komplit. Makin komplit dalam kepala kita. Kita makin faham, makin lama makin dekat dengan mereka ni. Sebab itu para ulama ni, mereka ni bekerja keras, tulis kitab, mengajar supaya gambaran Islam tu, tasawur dia panggil, tasawur Islam yang asal tu, dia tak lari jauh kepada zaman-zaman yang berikutnya. Kerana itulah Al-Imam An-Nawawi menuliskan kitab Hadis 40. Nak melihara sekurang-kurangnya basic agama tu, dia tak terlucut, tidak terungkai ke dalam pemahaman pemikiran umat-umat yang kemudian kan. Ala kulli hal, cabaran lah kita duduk zaman ni kan, sebab kita tak ada satu jauh masanya, dan kita ni ada banyak benda-benda baru yang datang. Tetapi pada waktu sama, bila kita ada banyak challenge ini, at the same time kita cuba juga untuk belajar dan mendekati Islam sehampir mungkin dengan yang pernah diamalkan oleh Quran terbaik ini, maka tinggilah ganjaran dia di sisi Allah SWT kan. Sebab kita cuba juga berusaha untuk menghampiri apa yang pernah mereka buat, walaupun jauh keadaan tu kan. So Allah SWT memujilah orang-orang yang cubalah untuk memahami agamanya sehampir mungkin seperti mana yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada satu kisah sangat menarik. Nabi SAW berkata kepada sahabat, dia merindui saudara-saudaraku. Aku merindui ikhwani, saudara-saudaraku. Maka sahabat tanya Nabi, bukankah kami ni, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Kan? Nanti Nazmi boleh cari hadisnya. Nazmi cari hadisnya. Hadis Nabi kata dia merindui saudara-saudara dia. Sahabat tanya Nabi, kenapa kau rindu saudara-saudara kau? Bukankah kami ini saudara-saudara kau? Nabi kata, tak, kalian adalah sahabat-sahabat aku. Tetapi saudara-saudara aku ialah mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman dengan aku dan mereka cuba juga nak embrace lah apa yang aku bawa. Itulah saudara-saudara aku yang aku rindui, masya-Allah. So Nabi dah imagine dah akan ada umat dia tu berterusan cuba faham Islam, cuba nak memahami hadisnya, cuba memahami Al-Quran dan beramal memperjuangkan apa yang dia bawa Nabi SAW. So kita doa ikhwah yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuklah dalam kalangan kumpulan ikhwani, kumpulan saudara-saudara yang dirindui oleh Nabi SAW. Kita termasuk orang-orang yang cuba nak mendekati pengamalan Islam itu sehampir mungkin seperti mana yang difahami oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah kita cuba buat sedikit demi sedikit lah. Kalau kita tak belajar Islam, tak lama ada orang spend masa untuk belajar Islam lebih kan, daripada apa yang mereka pernah belajar sekolah. Apa yang belajar sekolah tu mungkin terlalu basic. Di sekolah tu banyak teori kan, dia kurang penghayatan, dia banyak bagi input untuk agama tu secara bullet point.
A, B, C, D, 1, 2, 3 kan. Dia bagi fakta masuk kat sini. Tapi sekarang waktu kita nak apply kan, kita dah besar, belajar berdikari. So sekarang ni lagilah kita memerlukan detail-detail macam mana nak menghayati Islam-Islam berkenaan. Contoh mudahnya, konteks kita dengan kawan-kawan perempuan. Ramai je orang tahu teori macam ni dengan perempuan, kena ada jarak, tidak boleh dekat, tidak boleh berborak-borak direct tanpa sebab yang mendesak, sekian kan. Tetapi bila nak put itu penterjemahan amal, orang tu faham macam tu, orang ni faham macam ni kan. Lain pula, ada yang campur, ada ni. Sebab penghayatan tu dia tak ada reference. Teori sama, tapi bila comes to penghayatan berbeza-beza. Sebab bila orang tu baca teks teori tu, dia hayati beza-beza kan. Tetapi kalau kita pernah hidup zaman Nabi, kita boleh imagine lah sebab adanya model kat depan tu. Masalah kita tak ada model tu kan. Waktu kita ada kat sini, saling menegur, saling berkongsi. Siapa yang lebih tahu, dia share apa yang dia tahu kan. Siapa yang kurang tahu, dia ambil daripada orang yang lebih tahu. Dan siapa yang ingat, diingatkan pada orang yang lupa. Siapa yang lupa, dia tanya daripada orang yang ingat. So, hopefully kat sini lah kita berbincang, menaqashah kan, dan berkongsi, saling bertegur, menasihat supaya kita ni jadi orang-orang yang berusaha untuk menghampiri Islam seperti mana yang pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Itu mungkin sedikit kot mukadimah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita masih lagi menunggu sebenarnya signal daripada Baim dan juga Amirul Irfan lah kalau orang sedar ataupun ada kan. Mungkin ada yang terciduk ke, kalau ada yang nak cuba PM pun okey juga. Baim lah kan, sebab Irfan dah beritahu lah dia akan datang nanti. Baik, Najmi. Nanti kalau proceed Najmi kena cover lah untuk orang ni. Okey ke semua Boleh teruskan Apa yang okey? Semua selesa, tak ada gangguan dah makan, sihat, segar-segar. Alhamdulillah. Hari ni kita nak tengok sikit lah, mungkin kita share, kita terabur sikit. Sempena kita nak datang masuk kepada bulan Ramadan ni, kita akan membaca beberapa ayat tentang Ramadan lah daripada surah Al-Baqarah. Sebenarnya minggu depan, hari Ahad depan, 4 April kan, apa dah share tu rasanya kat sebahagian lah. Kita ada slot khas Ramadan ni pukul 9 pagi yang gabungan dengan universiti lainnya Ahad depan. Tapi nanti abang akan iklan balik, ni just maklum awal lah. Mungkin dalam program tu akan discuss benda yang sama lah sebab cerita tentang ayat Ramadan, tetapi lebih detail. Sekarang ni kita akan sama-sama tilawah surah Al-Baqarah, insyaAllah. Kita akan tilawah, kita ada 10 orang 11 lah. Kita akan tilawah ke mana? Kita akan baca muka surat 27, 28. Boleh panjang juga tu. Kita akan baca daripada ayat 177. Seorang baca satu ayat je sebab ramai dan ayat ni panjang-panjang kan. Boleh kan? Siapa nak ayat pendek tu dia tak apalah. Okey je kan? Supaya tak ambil masa lama untuk baca Quran. Kita akan bacalah Ahlan wa sahlan Irfan. Kita baru je nak mula tilawah surah Al-Baqarah muka surat 27 mulai ayat 177. Seorang akan baca satu ayat sampailah habis rotation ni. Sebelah seorang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau jumpa kita bacalah. Uwais jumpa Uwais. Selalu Uwais yang tak jumpa. Jumpa bang. Jumpa apa? Jumpa ayat. Baik. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Nanti boleh sorry Imran baca, Adik dan Aiman, Najib, ikutlah Anas, Qayyum, Ikrami, Ahmad, Uwais, Fahim dan juga Ifrani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Akrami sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Uwais sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Last sekali minta ya Irfan baca kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair semua atas bacaan masing-masing. Alhamdulillah kita dah baca beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah pada pagi ini. Satu surah yang sangat menariklah surah Al-Baqarah ini sebab walaupun dia panjang 286 ayat, tapi dalam ayat surah Al-Baqarah ni ada sebahagian kisah ataupun ada sebahagian portion ayat itu menceritakan tentang persoalan-persoalan yang ditanya oleh Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor lembu sapi ataupun lembu betina kan, Al-Baqarah. Ayat berkenaan mereka itu lebih kurang 10 ayat sahaja kan, ataupun kurang. Tetapi Allah SWT mengambil peristiwa itu dengan hikmah tertentu untuk jadikan nama bagi surah ini. Ada sebab-sebab yang tentulah yang nak menarik perhatian kita untuk kita kaji kan. Kenapa dia macam tu. Ala kulli hal, bukan itu yang kita bincangkan pada pagi ini. Itu yang teaser lah. Kalau nak cari tahu boleh cari sendiri. Yang penting adalah kita nak baca apa yang kita baca ni. So kita tengok terjemahan dulu. Nanti siapa nak kongsi boleh kongsi lah insyaAllah. Ada siapa nak share mana-mana highlight point ke? Kalau ada lah. Nak tanya. Yang ayat 186. Okey. Kan dia dalam ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Soalan saya, contohlah kalau ada budak kecil tanya kat kita, Allah tu dekat mana? So macam mana nak jawab? Dan yang based on konteks ayat 186 tu, dia macam nak merujuk yang kita ni bila kita berdoa,
kita kena bersangka baik. Sebab kan Allah bertindak di atas sangkaan hamba-hambanya kan. Lagi satu pasal yang tadi, soalan tadi tu, kalau ada budak tanya Allah tu wujud dekat mana kan. Saya teringat ada ceramah ustaz dekat sekolah dulu. Dia kata dia punya ayat Allah maujud bidunil makan. Saya tapi tak faham sangat lah, macam bidunil makan. Macam boleh explain sikit. Baik, jazakallah khairan. Soalan berkenaan Allah wujud bidunil makan ni satu khilaf yang qadim, perbincangan yang panjang yang mempunyai pelbagai penafsiran dalam kalangan orang Islam lah, sehingga dia membentuk beberapa aliran dalam memahami benda ni. Tapi dia ada satu aliran yang berpegang dengan pandangan seperti yang Imran sebut tu, bidunil makan. Ini kita panggil aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhabkan memahami Islam melalui kaedah yang difahami oleh Al-Imam Asy'ariyah dengan Maturidiyah kan. Itu satu pandangan lah. Memang kalau di Johor tu itulah aliran dia. Tapi ada orang-orang yang aliran lain, mereka memahami Allah itu duduk di mana yang disebut di Al-Quran. Dia istawa ke kat mana disebut di situ. Tapi dia tidak menafsirkan apa benda tu. Hanya beriman dengan apa yang Allah sebut dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala maksud yang sebenar. Mereka ambil teks ayat tu, beriman dengan teks ayat dan menyerahkan kepada Allah SWT maksud yang sebenar. Kerana tidak ada kelebihan, keutamaan kita mengetahui lebih dari itu. Sebab ini adalah semua masuk dalam perkara gaib. Anyway, untuk menjawab soalan Imran dan nak bereaksi dengan budak-budak kan. Budak-budak ni dia tanya sebab nak tahu dari segi tempat. Betul tak? Tetapi ayat ini bukan nak cerita pasal konteks space atau tempat ruang. Dia nak cerita tentang closeness of Allah SWT kan. So kita kena fine tune balik soalan tu. Bagi jawapan yang dia rasa dia sentiasa diperhatikan oleh Allah SWT. Dan jika dia meminta, Allah sentiasa merespon kepada permintaan dia. Tak perlu kita melayan otak dia tu nak tahu di mana tempat Allah duduk. Sebab benda tu tidak beri manfaat. Dia hanya menimbulkan khilaf perbincangan dia. Tapi kita kena bawa adik-adik tu berfikir bahawa regardless dekat mana Allah duduk, Allah ni dekat dengan hamba-hambanya. Qarib, dia merhatikan kita. Kita gunalah peluang tu, kita buat maksiat Allah tengok. Kita buat dosa Allah tengok kan. Kita mencarut Allah dengar. Kita tengok benda yang tak elok walaupun kita bersendirian, Allah bersama-sama melihat kita. So sebenarnya kita nak timbulkan perasaan takut bahawa merasai Allah tu ada memerhatikan kita kan. Dekat mana dia tidak perlu dibincangkan secara fizikal sebab kita tak boleh samakan perbincangan makhlukiyah dengan khalik. Dalam konteks makhluk, nampak ni ada ruang, ada masa, ada physical unit sebagainya. Tapi Allah ni dia di luar benda tu. Sebab dia adalah pencipta kan. Dia tak terikat dengan masa, tempat dan fizikal yang kita boleh lihat. Bolehkah macam tu kan? Maksudnya kita kena bawa lah perbincangan tu kepada hala poin yang lain. Ya, wise. Jadi maksudnya yang macam biasa saya jumpa yang dekat jumpa dekat IG lah. Saya biasa kawan saya yang saya baca ni kan, biasa orang akan cakap pasal Allah apa kat tempat Allah tu. Biasa yang kata Allah dia tanpa tempat. Betul, Allah ada tempat. Itu satu pandangan. Pandangan lain kata Allah itu duduk seperti mana dia sebut Al-Quran, tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tak sama seperti macam mana makhluk duduk. Abang ceritakan dua aliran lah dalam memahami ayat-ayat ni. Dia panggil ayat-ayat akidah kan, ayat-ayat aqaid. Tapi dia tak boleh bincang sebab dia adalah di luar kemampuan manusia untuk menakul benda tu secara tepat, secara muktamad. Dan ayat ini pun bukan cerita pasal ke situ poin dia kan. Dia nak cerita tentang closeness of Allah SWT. Kalau kita tahu pun Allah tu duduk kat mana-mana ataupun Allah tak duduk mana-mana, apa manfaat yang terdapat? Tak dapat manfaat pun. Perbincangan tu perbincangan yang tidak membuahkan amal. Tapi kalau bincang poin ini kepada menghalakan Allah tu dekat, dia boleh buahkan amal. Orang tu rasa Allah dekat dan meningkatkan keimanan dia kan. Tapi nak komen sikit ayat ni ataupun nak share sedikit ayat ni kan, sangat menarik lah. Imran dah sentuh ayat ni. Iaitu Allah SWT, dia ada peristiwa sebalik ayat inilah. Ada orang datang jumpa Nabi, doa, tanya Nabi, betul Allah dekat, betul Allah mendengar. Lebih kurang macam itulah. Ahli-ahli kitab tanya Nabi gini. Datang ahli kitab bertanya Nabi tentang Allah dekat mana? Adakah Allah mendengar doa-doa ni?
oleh Allah merespon. Itulah persoalan-persoalan mereka ajukan pada Nabi SAW. Jawapan dia sangat simple kan. Wa iza sa'alaka ibadi. Ketika mana akan tanyanya ibadi anni fa inni qarib. Perasan tak dia satu benda yang unik sebab ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, Allah tak kata kul inni qarib. Allah tak katakan Nabi, katakan pada mereka aku dekat. Tetapi jawapan itu dijawab oleh Allah Ta'ala direct pada orang bertanya. Fa inni qarib. Tidak ada perantaraan antara Allah dan hamba-hambanya walaupun Nabi. Maknanya kita tanya dia sesiapa, Allah dekat. Allah jawab dah. Inni qarib. Jangan ragui bahawa aku sangat dekat kan. Jangan ragui nak berdoa, tak perlu pun nak guna perantara, nak kena pergi Mekah nak berdoa kan. Tak perlu nak kena pergi Masjid Nabawi untuk berdoa. Tidak perlu kena tunggu adanya majlis solat hajat baru berdoa. Tidak perlu tunggu solat hajat nak berdoa pun. Boleh berdoa meminta kepada Allah SWT pada bila masa kerana fa inni qarib. Dekat di Allah Ta'ala tu dia sangat mendengar, merespon. Ada satu ayat sebut kan Allah tu qarib min hablil warid, lebih dekat daripada urat dia ni. Urat apa ni? Surah apa itu Ammar? Surah Qaf kot. Surah apa Anas? Hablil warid. Cuba cari disebut apa surah tu? Nak katanya urat leher ni, kenapa disebut urat tu? Tak sebut mata ke hidung ke kan? Dah jumpa ayat tu nanti share kat sini. Hablil warid tu. Sebab urat tu adalah urat yang dekat dengan manusia lah. Dan urat tu urat nafas. Kalau potong tu mati orang. Tapi nak katanya dekatnya Allah Ta'ala tu lebih dekat pada kita dengan nafas kita ni. Nak kata dekat tak dekat. Bukan dari segi tempat tapi dari segi maknani dia kan Allah dekat. Dan dia melihat para hamba-Nya buat apa. Itu yang Allah nak ajak kita memahami tasawur Allah itu dia tak bertempat betul. Dan dia duduklah dekat mana duduk tu, tapi dalam konteks yang kita ada faham, tetapi secara spiritually, ruhiyahnya kita faham Allah itu sangat dekat dengan para hamba-Nya fa inni qarib. Kalau tanya sampai jawapan kepada persoalan itu, tidak perlu Nabi yang sampaikan jawapan dia. Terus dijawab fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab, merespon kepada pertanyaan bila mereka ni bertanya kan. Jazakallahu khair Amal. Betul tu. Kita apa tu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Masya-Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya Maaf, busy ada gangguan sikit. Tadi kita kat mana Pasal Allah lebih dekat urat leher. Urat leher kan. Nak cerita dekat lah tak dekatnya, closeness. Dia bukan cerita pasal tempat ni. Bukan dari segi fizikal punya tempat, tapi closenessnya, eratnya Allah SWT dengan para hamba-Nya kan. Patutnya dia menimbulkan rasa syak, rasa apa, tuak sebab kita sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Menimbulkan rasa apa lagi? Rasa being under surveillance kan. Kita sedang diperhatikan, kita dilihat, setiap gerak-geri kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala kan. To the extent, bukan saja gerak-geri, setiap detik-detik hati kita yang kita detik tu, orang tak tahu kan apa yang berada dalam hati kita ni. So Anas sekarang mesti tengah fikir something ni, terdetik. Jadi orang nak makan apa dengan hari ni, ataupun Akrami tengah terdetik. Setiap orang ada kan detik-detik hati yang dia terfikir tu, nak buat baik ke, nak buat jahat ke, nak buat apa-apa seni. Itu pun diketahui oleh Allah SWT nak menceritakan kedekatan Allah SWT. So sepatutnya kita bawa ayat Quran tu kepada itulah, sebab dia boleh menambahkan iman di semuanya. Okay, itu cukup menyinggung sedikit ayat yang disentuh oleh Imran.
Ada siapa nak share mana ayat daripada apa kita baca tadi? Tadi saya sudah baca. Yang ada masuk, ada fitur surah tu yang maksudnya hamba sahaya. Tu maksudnya apa, abang? Tak jelas lah, Wise. Ya. Dekat mana ni? Ayat berapa? 182. 182, okey. Okey. Maksudnya apa? Apa soalan tadi? Soalan apa? Soalannya? Bukan, 178. 178. 178. 178. Okey. Okey. Soalan Wise ni dekat mana? Pasal apa? Maksud dia hamba sahaya. Hamba saya, oh hamba lah. Hamba je. Hamba je. Hamba. Dulu dia ada hamba. Hamba saya dalam konteks zaman Arab dulu dia hamba yang dimiliki, bukan hamba macam maid hari ni kan. Sekarang ni kita ada maid orang gaji yang kita bayar gaji. Dulu dia own orang tu. Hamba yang dimiliki terus. Sebab dulu kan manusia ni diperdagangkan, dijual. Ni hamba. Okey, hamba saya tu terjemahannya lah, tapi dia hamba. Alamak UAS dah live lah. Dekat situ pun. Baik, baik. Sekejap, yang JMI betul ke puasa hari ni? Sistem puasa? Ke tak? Sebab kalau dia tak puasa, Abang Nik dia kata ada makanan nak diberi tengah hari. Nanti PM dia lah, boleh? Dia makan je. Yang jauh-jauh, minta maaf kan. Boleh dengar sajalah. Iklan. Adakah siapa nak share lagi atau nak share terdabur dia, khulasah dia, khawatir dia ke? Satu 87. 187 baca tadi. Baris yang keempat di atas. Al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kenapa Allah bagi analogi hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam? Kenapa pakai benang? Allah. Dulu dia tak ada jam imsak. Kan, tetapi orang Arab ni dia adalah kemahiran mengait wuling tu kan, yang dia orang boleh. Saudara nak tengok bila masuk waktu tu, kalau dia boleh differentiate benang putih dan hitam dengan keadaan cahaya tu, it's time lah yang dia orang kena stop. Nak menentukan waktu imsak sebenarnya. Ataupun kat sini kata waktu fajar kan. Faham ke? Tak faham sangat. Okay, kita cuba bayangkan, kita ni tak ada jam tau. Sebab kita hidup zaman Nabi kan, tak ada jam. Tidak ada, sebenarnya nak tahu waktu imsak yang sebelum subuh tu. Sebab orang kan kena berhati-hati sebelum waktu subuh. Jadi Allah menggunakan, menariknya Allah Ta'ala ni kan, dia guna kita punya kehidupan seharian tu untuk kita guna sebagai tools nak beribadah. So benang putih benang hitam ni kalau malam tak dapat beza tau. Tapi bila waktu fajar, dia ada bibit-bibit cahaya matahari tu. Itulah Hashimi. Aku tak kerti juga, tapi benda tu mungkin boleh test nanti kan. Betul tak? Bila datang waktu fajar tu kita boleh tengok benang putih benang hitam tu beza. Kalau kita letak dekat malam, benang putih dan benang hitam tu nampak hitam je, dia belum lagi imsak, belum lagi waktu subuh, belum fajar lagi. Nanti boleh test lah dekat JMI. Tapi dia berbeza sebab mungkin dekat sini ada bulan ke awan ke yang mempengaruhi. Kalau di Mekah tu dia punya langit lain kan, so dia kena konteks kan, tepat lah. Tapi poin dekat sini lah waktu tu lah, waktu sebelum subuh tu dia gunakan perumpamaan nak cari macam nak define waktu antara subuh dengan sebelum subuh tu. Kita sekarang ada jam lah yang dah set, ni waktu imsak 10 minit, ni adalah waktu fajar. Kita boleh makan di antara tu juga dan berhati-hati.
Tapi menariknya, bila Allah guna perumpamaan ni, dia guna benang putih dan hitam ni sebab orang Arab ni dia ada attitude jahil juga, orang perempuan dia kan. Maknanya Allah nak mudahkan orang tu nak cari tu, dia ajar guna benang putih dan hitam, menggunakan kemahiran mereka hari-hari tu untuk jadikan tools yang bermanfaat juga dalam konteks beribadah khusus. Faham ke adik? Generally dia nak cerita pasal waktu tu lah, nak define waktu tu kan. Sebab time tu belum lagi develop ilmu sains tu. Okay lah, nak tahu detail lagi mungkin kena study lebih lah kot. Kena tengok tafsir ataupun tengok kupasan-kupasan yang lebih arif kan. Kalau ada, okay kot Yang lain macam senyap je. Daripada Ibu Sim ke, Nazmi je raja tu. Nak tanya. Boleh saya jawab. Yang muka surat 177, muka surat lah, ayat 177 tu, yang kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Apa makna macam tu? Dia, ayat ni dia ada rentetan dengan ayat lain sebenarnya. Dia ada kaitan dengan ayat lain yang dia kena baca sekali kan. Tapi dulu macam mana nak sebut orang ingatkan kebaikan tu adalah kena kiblat betul. Kiblat, dia ada isu pasal kiblat lah kat sini kan. Dia berlakunya peristiwa peralihan kiblat sebagainya. Jadi orang dia concern pasal arah-arah solat ni kan. Arah-arah nak berkiblat. Tapi Allah nak buka kefahaman bahawa buat benda baik tu bukan tu je kan. Bukan hadap ni, ni. Tapi konteks buat baik tu lebih luas daripada tu. Dia nak buka perbincangan orang yang sibuk tentang kiblat tu supaya melihat lagi besar lagi ruang-ruang untuk buat baik. Bukan sekadar tawallu wujuhakum qibala wal masyriq wal maghrib. Menghadap ke kiblat, menghadap ke timur ke, barat ke, Mekah ke, Al-Aqsa ke. Sebab time tu orang Yahudi ni cuba nak melancarkan propaganda kepada para sahabat di Mekah. Korang ni macam tak tetap pendirian. Dulu menghadap ni, sekarang menghadap Mekah. Habis tu kalau baru sekarang menghadap Mekah, amal-amal tu dah batal lah. Jadi sahabat macam terpedaya dengan propaganda-propaganda ni. Sampai ada risau. So dah jadi concern memikirkan pasal kiblat jadi isu kat Madinah tu. Habis lama kita kan. Allah nak cerita kiblat tu satu benda je. Satu part je daripada Islam. Banyak lagi amal-amal lain tak boleh kiblat pun. Kan? Nak bagi makan anak yatim perlu kiblat tak? Tak ada kan, nak bagi hadiah ni kita menghadap ke timur, ambil gambar. Mungkinlah nak dapat lighting yang baik kan. Tapi generally tak ada pun isu tu. Basically Allah nak buka kefahaman kita bahawa nak buat baik tu, albir tu dia besar lah, luas lagi kan. Kadang-kadang orang kita ni suka bergaduh kat benda kecil kan. Especially part ibadah. Sampai makan masa yang lama kan. Contohnya dekat masjid, bincang. Solat ni, tangan kat solat ni kat dada ni ke? Gambar kat sini ke, kat kiri ke, kanan ke, atas perut ke, pusat. Faham? Sama je konteks tu. Dulu bincang kiblat kan, sekarang ni duk bincang tempat tangan. Bila tasyahud nak tahiyat tu, nak ke kiri ke, kanan ke, pusing-pusing ke, macam ni ke, straight ke. Okay. So bincang benda ni mungkin makan masa 2 minggu. Solatnya 9 minit je. Bincang tu minggu. Jadi Allah nak buka kita ni, janganlah memberat-beratkan perbincangan pada benda yang sebahagian kecil pada Islam. Sebab ada benda besar kan. Tapi at least diorang bincang benda yang baik kan, ibadah. Ada orang bincang pasal Nilofa kahwin, bincang pasal Manchester, Liverpool, lagilah jauh daripada ibadah kan. So umat kita ni suka berbincang pada benda-benda yang tidak membuat amal lah. Dekat Facebook kan, macam bincang betul tak? Sekarang tengah hangat lah pasal Nilofa kan, dengan Puris. Mungkin ada yang kat sini pun terpalit, terjoin perbincangan, share gambar ke, bagi ucapan ke kan. Itulah benda-benda yang remeh lah, yang orang-orang biasa tu dia sibuk dengan benda tu. Jadi Islam datang untuk meluaskan neraca horizon pemikiran, melihat benda besar dalam kebaikan ni. Okay kan Fahim? Dekat office banyak makcik tengah sibuk bincang pasal Nilofa ni. Boleh dekat kursi yang ais sedang bincang benda yang lebih besar lah kan. Bincang pasal umat. InsyaAllah. Okay. Kalau tak ada lagi, adakah nak share? Silakan.
100 berapa? Okey. Tak baca hari ni kan? Tak boleh komen lah. Minta maaf. Boleh je. Jazakallah khair. Ayat ni dia ada konteks jugalah. Kita kena faham juga perbuatan, neraca dan juga adat orang-orang Madinah. Yang mereka ni mempunyai adat-adat tertentu yang mereka ni menganggap adat sebagai syariat. Okey, pertama sekali Allah ada sahabat datang tanya Nabi tentang bulan sabit ataupun al-ahillah ni, anak bulan ni. Okeylah isu dia tu. Tetapi simple je soalan tu. Tapi jawapan Quran ni menarik. Okey, katalah seorang datang jumpa Uwais ataupun tanya Anas lah. Katalah Anas, boleh tak terangkan apa itu bunga rafflesia? Apa jawapan Anas? Jenis bunga. Cerita sikit apa bunga rafflesia ni. Okey, apa Anas jawapan dia? Katalah datang adik-adik ni, Abang Anas, apa tu bunga rafflesia? Apa Anas nak describe? Dia ada bentuk yang unik. Okay. Lepas tu warna pink, tak silap. Apa yang lupa. Tak apa. Okey kan. Orang lain pula jumpa Nazmi kan. Tanya apa tu kura-kura. Sekarang kura-kura ni ada kerang, bila kena lawan paling masuk dalam. Okey. Jawapan kita sangat informatif. Kita bagi jawapan berfakta. Tapi bila Quran sahabat tanya Nabi, Quran tak jawab macam tu. Tapi dia menghala soalan itu kepada benda yang lebih besar. Iaitu dia adalah kul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia kata itu adalah apa? Menandakan waktu-waktu haji. Dia memang tahu je daripada fikir tentang anak-anak bulan tu melihat pada amal. Supaya pemikiran orang Madinah tu dia tak fikir pasal maklumat ilmu semata-mata. Tapi pemikiran mereka tu dihalakan. Oh ni adalah untuk beramal. Kalau orang sains jawab jawapan ni, dia kata apa? Anak bulan ni macam ni pergerakan dia, hari kelima dia akan kembang macam ni. Kita baca sains macam tu kan? Itu adalah info, ilmu, knowledge. Dia bukan fikrah. Fikrah ni dia menggerakkan. Dia sampaikan Islam dalam bentuk yang boleh beramal dengan input-input berkenaan. Itu cara Quran nak address soalan-soalan yang dilontarkan oleh orang di Madinah. Di Madinah ni banyak sangat soalan. Tanya pasal haid, tanya pasal anak bulan, tanya pasal tu, pasal ni, pasal sedekah. Sebabnya apa? Ketika di Mekah, sahabat-sahabat ni tak tanya soalan-soalan ni. Mereka sibuk beramal. Di Madinah ni ramai masuk Islam kan. Ramai masuk Islam ni ramai yang suka bertanya lah tu kan. Mungkin budaya suka bertanya sebab mereka relax kan. Dia kurang sangat, tak semua orang di Madinah tu berjihad. Ada yang masa kosong, ada yang sahaja nak tanya, sahaja nak test. So Allah nak alih fokus perhatian daripada bertanya tentang info, fakta, informasi kepada beramal daripada pertanyaan-pertanyaan berkenaan. Okay, itu tentang al-ahillah tu lah. Simple je kan. Dia ambil kesempatan soalan itu untuk mengajak melihat alam ini sebagai bukan fakta, bukan dia ada saja je kan. Tetapi dia ada dan itu adalah mawaqitu lin-nasi bil hajj. Petanda-petanda untuk waktu datangnya urusan haji bagi manusia. Padahal jawapan dia boleh pelbagai kan. Cerita pasal bentuk, pasal warna, pasal kawah. Kalau Quran cerita pasal benda tu, Quran jadi kitab sains. Tapi Quran ni dia bukan kitab sains, dia adalah kitab huda. Samalah kita nanti kan, kalau orang tanya kita pasal apa? Tanya pasal apa? Adik cuba kau cerita sikit pasal Johor. Macam nak jawab pasal Johor? Jangan cerita fakta, cerita Johor ni tempat orang beribadah. Datang Johor kena banyak solat. Jawapan tu dia menghala ke amal. Okay, contohnya. Cuba cerita sikit Akrami tentang Herbalife contohlah kan. Dia kata Herbalife ni kalau kita nak solat dengan lebih khusyuk, kita baca Herbalife, macam ni. Dia kena bawa perbincangan tu bukan informasi semata-mata contohnya.
Okay, tu soalan adik lah yang pertama. Lepas tu tanya apa lagi tadi? Oh, pasal pintu masuk kan? Nanti kalau dah rajin-rajin, cuba cari nak tahu lebih detail lah background Al-Quran ni. Dia ada serta Al-Quran dia ada ni kan, latar belakang, ada sebab nuzul, ada kisah sebalik ayat-ayat tu lah. Jadi kalau rajin nanti boleh cari dalam Google pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat ni lah. Tapi abang boleh cerita sikit, antara praktis orang Madinah ni, mereka ni masuk rumah pintu belakang. Praktis orang. Dan setengah mereka tu menganggap itu sebagai perlu buat. Kalau buat tak buat tu datang malapetaka lah, kalau masuk pintu depan malang lah. Sampai mereka ni ada kepercayaan perlu masuk rumah pintu belakang. Faham? Macam orang Melaka kan? Ada orang Melaka kat sini? Tak ada Tak tahulah betul tak betul kan. Nanti cuba tanya kawan-kawan Melaka. Itu pernah pergi rumah kawan-kawan kat Melaka lah. Diorang ni tak buka pintu depan tau. Kita masuk rumah diorang melalui pintu dapur. Siapa boleh sahkan fakta ni? Kan? Jadi adat ini kadang-kadang dia akan dipegang sampai satu kepercayaan. Semua orang Melaka, tanya semua nanti. Kadang-kadang adat-adat ini dipegang oleh masyarakat sebagai satu kepercayaan. Kalau tak buat jadi berdosa, jadi nasib tak baik. So Quran nak menegur dan mengubah adat-adat yang tak betul ni. Dia kata apa kat sini? Walaisal biru anta. Dia kata kat sini, dan bukanlah perkara kebajikan kamu masuki rumah dari bahagian belakangnya. Akan tetapi kebajikan itulah perbuatan orang yang bertakwa. Maksud nak tukar kan, daripada orang nak praktis waqtul buyut tami abu-abuha. Dia kata walakin birra mittaqa. Waqtul buyut, datanglah, masuklah ke rumah daripada pintu-pintunya. Pintu depan lah maksudnya. Setelah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Okey, boleh kan? Allah ambil peluang ni nak membetulkanlah adat-adat betul tu. Supaya masuklah pintu depan. Kalau itu pintunya kan. Jadi kalau kita nak masuk satu benda tu, masuklah melalui pintu-pintunya yang betul. Bukannya kita buat pintu-pintu lain yang tak betul kerana ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Dan bertakwalah. Quran ni nak merawatlah satu penyakit dan budaya yang ada ketika keadaan begitu. Besar manfaat ayat ni sebab dari segi ibrah dia kan. Kita boleh guna ayat ini untuk banyak keadaan. Maksudnya bila Allah kata faktul buyut atau waqtul buyut min abwabiha tu, semua benda ada pintu dia. Nak belajar Quran, ada pintu dia. Nak belajar engineering, ada pintu dia. Nak jadi seorang doktor gigi, ada pintu dia kan. Ada orang belajar kat YouTube, lepas tu buat operation dental dekat hotel. Salah lah. Dari segi Quran salah kan. Sebab Quran kata nak belajar di setiap benda tu, datanglah melalui pintu-pintunya. Waqtul buyut min abwabuha. So nak belajar apa-apa, dia ada dia punya pintu masuk dia lah. Itu konteks belajar. Sama lah konteks-konteks lain kan. Nak berkenalan dengan seorang perempuan, nak cari jodoh, ada pintu-pintu dia. Jangan main tekam je. PM mana orang, kodeng lepas tu. Tak betul kan. Semua benda tu dia ada kaedah-kaedah yang telah pun Islam tetapkan lah. Ada pintu-pintu, cara-cara yang syar'i yang telah pun ditetapkan oleh Islam. Maka kita datangilah perkara-perkara berkenaan melalui pintu-pintunya kan. Jangan kita rosakkan pintu-pintu tu sebab dia telah pun di-structurekan, di-framekan dengan cantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ekstensif kepada fahaman ayat ini lah. Okey. Jazakumullah khair. Ya adik, macam ada lagi ya? Okey, jazakumullah khair atas soalan-soalan yang ajukan. Sebenarnya nak minta semua orang share tapi share soalan. Dia jadi sisi Q&A pula kan. Anyway, just ambil sedikit ruang ni nak mengajak kita melihat tentang satu ayat ni lah yang kita baca tadi. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang bulan Ramadan ya. Ayat 185 tu. Di mana dalam Quran ada beberapa bulan disebut dalam Quran lah. Antaranya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini disebut sekali saja dalam Quran. Hanya dimention sekali dalam Al-Quran bulan Ramadan. Perkataan Ramadan tu kan. Kalau kita tanya orang awam ataupun kita sendiri kan, sila define Ramadan. Apa benda pertama kita fikir tentang Ramadan ni? Dahsyatlah adik. Sama dengan Quran. Okey, tak apa Pastor Rik, tak apa.
Tapi kalau orang kata, apa tu bulan Ramadan? Kita kata, oh dia bulan puasa, bulan tak ada makan, bazar, ada tarawih. Kalau kerja tu dia ada balik awal sejam sebab tak ada lunch. Kena bangun sahur. Tapi ketika Allah SWT memperkenalkan bulan Ramadan Al-Quran, description pertama ialah dia apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah mengaitkan dia pertama-tama sekali sebagai bulan yang diturunkan kepada Al-Quran. Maknanya out of so many attributes of Ramadan tu kan, puasa, tarawih, bazar, solat berjemaah, pahala berganda-ganda, the most significant element of Ramadan adalah alladhi unzila fihi Al-Quran, padanya diturunkan Al-Quran. Dan ajak kita berfikir bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran tu special lah pada bulan Ramadan kan. Bulan Al-Quran. Yang paling besar dalam Ramadan tu Al-Quran. Bukan puasa sebenarnya kan. Satu bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang baik untuk belajar Al-Quran, kaji Al-Quran, tilawatul Quran dan sebagainya. Sampai tahap setiap kali datangnya bulan Ramadan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas kan, hadis Bukhari, Jibril akan datang kepada Nabi setiap malam pada bulan Ramadan untuk bertadarus dengan Nabi SAW. Setiap hari bulan Ramadan, fi kulli lailah, setiap malam kata hadis tu kan, datang bertilawah dengan Nabi pada bulan Ramadan. Kenapa tak datang pada bulan-bulan lain? Maknanya ada keistimewaan-keistimewaan tertentu pada bulan Ramadan dan dia sangat dekat dengan Al-Quran. So nak ambil lah kan poin ni, manfaat ni dan juga info ni sebagai satu persiapan daripada kita kan. Kita bakal didatangi lah, dikunjungi oleh tetamu yang sangat istimewa bulan Ramadan. Jadi kurang 2 minggu lagi kan. Mungkin sebelum ni kita dah faham lah bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, tapi mungkin kita boleh buat better lah tahun ni kan. Kita boleh plan apa kita nak capai bulan Ramadan kali ini dalam konteks kita nak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mungkin kita boleh pilih nak hafal surah apa bulan Ramadan ni, ataupun kita boleh set surah apa kita nak kaji dengan detail pada bulan tahun ni, tafsirnya macam mana, apa ayat yang boleh beramal ni. Kita set, tak perlu banyak pun kan. Kalau kita nak set tilawah, nak set berapa page, ada target-target tertentu yang mana bila kita keluar daripada Ramadan kali ini, ada satu input baru kita tentang Al-Quran. Tak semua pun sebahagian daripada ayat Quran kan. Contoh, dulu pernah buat set, bulan ni, tahun ni nak kaji surah Al-Anfal, tahun tu nak kaji surah Yusuf. Fokus pada spesifik surah saja kan. Kita kaji tu maksud baca dengan pengisian, dengan kuliah, sampai kita habis keluar pada madrasah Ramadan tu, kita dapat satu kefahaman baru tentang satu surah sekurang-kurangnya kan. Tapi yang pentinglah kita berusaha mendekatkan diri dengan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan dia mesti bangun sekarang lah, sebab jangan tunggu masuk Ramadan baru kita start kan. Start rancang sekarang. Kalau nak kaji, cari apa bahan-bahan nak dikaji sekarang supaya kali ini kita keluar dengan Ramadan, kita jadi orang yang baru, faham satu benda yang baru besar tentang Al-Quran kerana keberkatan bulan Ramadan. Sebab itulah sunnah Nabi tadarus dengan Jibril kan, setiap malam pada bulan Ramadan. Pada tahun terakhir dia bertilawah 2 kali kan, maknanya 2 kali khatam baca Al-Quran pada bulan Ramadan bersama dengan Jibril. Ketika Nabi tadarus dengan Jibril itu, kena faham, tadarus ni bukannya tilawah. Tadarus ni dah belajar. Okay. Kita sekarang faham tadarus adalah baca bergilir kat masjid kan. Ada program tadarus Al-Quran. Pakcik tu duduk baca habis. Itu bukan tadarus tu kan. Konteks tu mereka hanya belajar membaca dan cek tajwid. Tapi tadarus ni dia adalah dirasah, pembelajaran, dikaji, ditadabbur, diulas aspek ibrahnya, apakah manfaat ayat ni, apa tadabbur ayat ini kan, apa amalan-amalan praktikal ayat ini. Itu barulah tadarus. Cuma dah jadi adat kita fahami tadarus di Malaysia tu baca bergilir, habis, khatam. Sedangkan tadarus Al-Quran Nabi dengan Jibril tu dia lebih pada itulah kan. Kalau sekadar tadarus untuk baca, dia tak purpose lah sebab dia orang dah boleh baca pun orang Arab. Tapi dia tadarus tu dia nak tahu detail lagi. So kita jadikan Al-Quran ni sebagai bulan mudarasah Al-Quran untuk tahun ini insya-Allah kan. Okeylah, kita sama-sama boleh set target dan buat persiapan untuk benda ni. Dan insya-Allah pada 4 April nanti iklan satu lagi sisi program ni, kita punya record mingguan next week lah kan. 4 April hari Ahad kan, 4 April betul ke hari Ahad? Pukul 9 pagi nanti kita akan ada sesi kajian
ayat-ayat Ramadan ni akan dikupas dengan lebih detail lagi, dan sesi itu akan gabunglah beberapa tempat-tempat lain, ada UKM, UPM dan selainnya di Lembah Kelang ni. Dan ada speaker khas dijemput lah pukul 9 pagi. Mungkin ada a few hour, 2 jam kot macam tu lah sesi tu. Ada break-break lah. Kira ini program pengisian bulanan kita insyaAllah. Allah Alam online. Mungkin akan buat juga berdarat kalau nak buat di RI, dipersilakan datang kumpul. Tapi di tempat-tempat lain mereka akan online ikut universiti masing-masing. UKM akan online dengan UKM, UPN online UPM dan sebagainya. Wallahu alam. Itu saja. Ahlan Ansyar, kita baru saja habislah tilawah tadabbur. Lama kita tadabbur ni. Kita ada masa lebih kurang 20 minit lagi nak tengok sedikit sambungan hadis yang kedua. Boleh ke teruskan ke dah tak boleh teruskan? Boleh. Ahlan Salam Ansyar. Dah keluar Anas baru tak pasang pula Anas keluar. Minta maaf lah bagi yang baru masuk kan. InsyaAllah kita nak tengok sikit sambungan dengan hadis yang kita dah cover sebelum ni. Sikit lah aku dapat sebab dah lewat sikit. Jadi auzubillahi minasyaitanirrajim, kita masuk kembali kepada hadis yang kedua. Kita dah cover last week sedikit sebahagian daripada hadis ni yang ataupun first part hadis inilah. Hadis ni panjang, kita baca sekali lagi lah untuk input semua orang kan. Dah cover hadis pertama hari tu, kita dah masuk hadis kedua pada minggu lepas, iaitu sabda Nabi SAW, ataupun hadis ini adalah hadis penceritaan oleh Umar. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Umar juga telah berkata. Kenapa Imam Nawawi menggunakan perkataan aidan? Sebab hadis sebelum ini juga diriwayatkan oleh Umar. Maka hadis yang kedua ni dia tak perlu lagi mention an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Khattab, tapi dia hanya sebut Umar aidan. Okey. Umar berceritalah tentang satu keadaan di mana bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah SAW. Satu hari kami ni duduk inda Rasulullah SAW, duduk di sisi Nabi SAW. Zata yaumin, pada satu hari, istala alaina, datanglah kepada kami seorang lelaki, rajul, seorang lelaki syadidu bayad siyab, syadidu bayad siyad thiyab, syadidu sawadi sya'r. Baju dia ni cantik, putih bersih dan rambut dia kemas hitam. Lelaki itu. Maknanya la yura alaihi atharus safar. Kemasnya lelaki itu sehingga tidak ada nampak tanda-tanda dia ni bermusafir. Dia bukan datang dari tempat jauh. Kan? Kalau orang bermusafir zaman tu dia tak naik flight. Dia jalan kaki, naik unta. Kalau dia musafir, dia mesti akan ada kesan-kesan dia kan. Rambut dia comok-comok ke, ada debu-debu pasir sebagainya. Tetapi sahabat kata kami pelik. Dia bukan bermusafir. Kalau dia bukan musafir, dia ni datang dari tempat dekat. Betul tak? Tetapi la ya'rifuhu minna ahad. Tapi kami ni tak kenal dia. Seorang pun dalam kami semua tak kenal dia. Hatta darasa ila Nabi SAW. Sehingga lelaki itu duduk di samping Nabi SAW. Fa'asnada rukbatai ila rukbatai. Dia mendekatkan dua lutut dia ila rukbatai. Dia merapatkan dua lutut dia tu ke lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Dan meletakkan tangannya di atas keduanya, dua lutut berkenaan. Dia duduk dekat Nabi dan dia bertanya kepada Nabi SAW beberapa soalan. Iaitu yang pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau tashhada, engkau menyaksikan bahawa la ilaha illallah dan wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimas salah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa. Wa tahajjul bait, ini istata', mengerjakan haji kalau engkau mampu, sekiranya mana mampu. Ilahi sabila, habis kan. Qala sadaqta. Pelik ada orang ni. Dia tanya, dah jawab, dia kata sadaqta, kau benar. Ni tanya ke main-main ni? Rupanya dia dah tahu dah. Rupanya dia tanya ni bukan nak tahu, tapi tanya macam nak cek, nak semak baik kefahaman Nabi dan para sahabat. Sadaqta fa'ajibna. Ni kata Umar. Umar ni dia sedang menceritakan benda ni. Dia kata apa? Ajibna. Kami ni kagum, hairan. Ajibna.
Sebab apa hairan? Ajibna lahu yas'aluhu, dia tanya, wa yusaddiquhu, dia yang membenarkan. Macam okey, betul tu. Macam lecturer tanya kita kan, soalan macam mana Esther nak buat Esther ni, kita buat cerita-cerita ni, betul tu. Oh, kita tahulah maksud lecturer tanya bukan sebab dia tak tahu, tapi dia tanya nak check betul tak step-step yang kita buat tu. So kalau betul dia kata, betul. Sahabat ni terkejut lah, macam lelaki ni boleh tahu kan. Okey, Ustaz, tanya soalan kedua. Fa'akhbirni anil iman, tanya kabarkan pada aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi, kau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, kutubihi, kitab-kitabnya, rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina. Ini perhatikan dia ada pengulangan kat sini. Wa tu'min. Kenapa Nabi ulang balik pada an tu'min kat sini? Soalan itu semua orang. Nabi tak ulang wa tu'min tu beberapa kali, tapi Nabi hanya ulang pada kali terakhir, wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala sadaqta, dia kata lagi engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan pada aku tentang ihsan. Qala, kata Nabi balik, an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu Nabi define ialah engkau ini beribadah kepada Allah SWT ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat dia. Fa illam takun tarah, sekiranya engkau tak mampu buat demikian, melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya ketahuilah bahawa dia melihat engkau. Okey. Jadi soalan pertama ada pengulangan wa tu'min kan. Soalan kedua, kenapa dia tak kata sadaqta kat sini? Kan? Soalan ketiga ni tak ada perkataan sadaqta. Soalan-soalan ni tak akan jawab hari ni, akan cari sendirilah kan. Kenapa tidak ada sadaqta pada soalan yang ketiga ini? Dia sambung lagi. Qala fa akhbirni anis saah. Kabarkan pada aku tentang as-saah ni merujuk pada hari kiamat. Qala, kata Nabi, mal mas'ulu. Tidaklah yang ditanya itu anha bi'a'lam manis sa'il, lebih tahu berbanding mereka yang bertanya. Maksudnya Nabi kata apa? Aku ni yang ditanya tak tahu dan kau pun tak tahu. Sebab ni rahsia kan. Okey, maksudnya bila tu Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Masya-Allah. Kata Jibril lagi, qala fakhbirni an amaratiha. Khabarkan pada aku amaratiha, tanda-tanda hari kiamat. Kalau tak tahu bila hari kiamat, tapi ceritalah apa tanda-tanda dia. So, Nabi berceritalah tanda dia, panjanglah cerita tanda-tanda dia, habis. Apa tanda dia tu? Baca sikit. Kata Nabi, beberapa tanda hari kiamat ialah, ada kat sini, bila seorang hamba melahirkan tuannya. Bila engkau melihat seorang yang berkaki ayam, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing, tiba-tiba berlumba-lumba meninggikan bangunannya. So ni ada dua tanda berlakunya hari kiamat hadis ini. Kemudian sambung lagi hadis tu, habis Nabi kata, dia lelaki tu berlalu pergilah. Wa annal fa'ala thumma, lelaki tu pergi kan. Thumma, kemudian dia pun bertolak pergi. Thumma talaqa falabistu maliya. Thumma Nabi tanya, thumma qala, kemudian Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Kau tahu tak siapa yang tanya tadi? Kenal lelaki tadi? Jawapan Umar apa? Qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab para sahabat lah kan. Selalu macam tu diorang ni. Diorang tidak akan menjawab di hadapan Nabi kerana segan dengan ilmu Nabi. Jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau kita jawab exam, kita jawab jawapan ni kan, nanti lecturer marah lah pula. Saya nak praktis hari kedua dah, saya tak nak jawab. Menghormati lecturer lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Nanti kenalah kat lecturer. Tapi ini adab para sahabat lah. Mereka berkata Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, jawapan Nabi, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril datang pada kalian, yu'allimukum, untuk mengajar kalian dinakum. Masya-Allah. Khalas. Habis hari ni. Assalamualaikum. Boleh ke macam tu Okey. Jadi dia soalan apa? Bila pergi
Rasulullah terus macam tanya kepada Umar wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang datang tadi? Kenapa Umar bukannya sahabat-sahabat yang lain? Menarik soalan tu. Menarik adik. Tak terfikir dah pula Saya cari jawapan tu. Adik ada jawapan ke? Baik. Tak apa. Kita KIV dulu kat situ. Soalan tu bagus. Just kita nak tengok sedikit perbincangan hadis ni sebelum kita tutup lah. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi insyaAllah. Please bear lah. Sekejap kita tengoklah last week berapa ibrah kan daripada hadis ni. Pertama tentang adab-adab untuk ilmu. Iaitu kita tengok huraian Umar kepada Jibril yang datang kepada Nabi itu banyak fik untuk ilmu yang diajar oleh Jibril itu. Pertama datang dalam keadaan bajunya handsome, rambut sikat, datang awal ke kelas, pakai baju terbaik. Kalau pakai baju Melayu tu kena iron kan. Kalau rambut tu kena kemas, pakai minyak rambut, jangan busuk masai, bau busuk. Duduk depan sebab duduk dekat dengan Nabi. Ini adalah beberapa adab-adab untuk ilmu kan. Nanti pergi kelas, kita semua ni kena apply macam ni kan. Baru orang nampak, lain macam lah orang ikut lakuh ni. Advance. Ada adab yang level tertentu kan. Baru cikgu boleh puji, puas hatilah anak-anak ikut tarbiyah, ikut lakuh sebab berubah jadi baik. Dan jangan kelas pakai baju macam-camping, lubang satu lubang sini, gambar tengkorak, rantai. Orang nak mengajar pun cuak kan. Ni nak datang kelas ke nak pergi racing kan. Jadi itu beberapa adab lah yang kita boleh perhatikan. Sama juga kita datang halaqah kan. Walaupun online kita kena kemas tak. Jangan online dalam selimut, gigi tak gosok, belum mandi lagi. Siapa yang belum mandi lagi tu tak rasa kot kan. Sebab dia ada adab kan yang kita kena tengok lah. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Jibril ketika berinteraksi dengan Nabi untuk dalam majlis ilmu yang berkenaan. Dengan menjaga penampilan tu insyaAllah akan adanya keberkatan-keberkatan yang tertentu yang akan diturunkan oleh Allah SWT. So boleh apply dalam kerja, dekat tempat belajar kan. Jadilah orang-orang yang menunjukkan contoh yang baik ketika menuntut ilmu. Okay, itu yang pertama lah kita dah bincang last week. Kemudian hadis ni banyak beberapa intipati yang besar disampaikan hadis ini. Kita dah bincang kat last week kan. Atas sekali kita tengok sedikit pokok perbincangan hadis. Yang pertama, hadis ini menceritakan tentang ad-din kan. Sebab Nabi kata di hujung tu fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. So hadis ni cerita tentang ad-din, menyimpulkan apa itu agama. Agama yang begitu kompleks itu telah pun dimudahkan oleh Jibril dengan hadis ini. Ataupun telah dimudahkan kefahaman agama itu kepada kita melalui hadis ini. Kalau tidak ada hadis ini yang menyimpulkan agama itu dalam bentuk yang sedemikian, mungkin sukar kita nak menstrukturkan Islam yang besar itu. Okay. So yang pertama sekali kata pokok perbincangan, poin pertama ialah perbezaan Islam dan iman. Sebab dalam hadis ni dia tanya pertama fa'akhbirni ani Islam. Nabi berjawablah Islam tu adalah rukun-rukun Islam. Kemudian tanya pula tentang iman. Nabi jawablah iman tu rukun-rukun iman. Jadi soalan ini menunjukkan ada beza antara iman dan Islam. Setengah orang merasa bila dia Islam maka dia adalah orang beriman. Dia tak begitu kan. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat 14 ni. Semua mukmin adalah muslim, tapi tidak semua muslim adalah mukmin. Boleh tak siapa-siapa tolong baca ayat tu? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Minta lah siapa tolong bacakan. Jazakallah adik atas bacaan. Ayat ini menceritakan yang mana orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam di Madinah tu datang kepada Nabi mengatakan amanna, kami telah beriman. Allah suruh Nabi kata dekat mereka, nafikan statement mereka itu, walakin qulu aslamna. Beritahu kalian baru saja berikat aslamna, baru tunduk, baru aslam. Aslam ni baru surrender kan. Tapi belum lagi beriman. Maknanya ada perbezaan yang ketara di antara muslim dan mukmin. Kebanyakan orang merasai bila mereka itu muslim,
deliver semua rukun-rukun Islam, mereka adalah mukmin. Tak lagi kan. Kalau kita dah complete rukun Islam pun belum lagi dikira sebagai beriman. Ada banyak lagi kriteria-kriteria, requirement lain untuk kita ni layak dipanggil orang-orang beriman. Banyak sangat dalam Al-Quran menjelaskan siapakah itu orang-orang beriman. Antaranya surah Al-Mu'minin Okay. Tapi sometimes kita tengok kan, poin pertama ni dia kata Islam dan iman ni dalam teks-teks dalam Islam, dalam Al-Quran atau hadis, sometimes dia ni interchangeable. Maksudnya apa? Bila Islam itu dikatakan bila bersama dalam satu nas, maka Islam artinya sekian. Iman pula sekian. Tapi bila berada dalam nas yang berasingan, perkataan iman Islam akan menunjukkan pada makna yang satu. Faham ke statement ni? Dia kaedah dalam memahami Al-Quran dan hadis ni. Ada beberapa perkataan dalam agama kita ni, dia macam hampir sama tapi berbeza. Kalau perkataan-perkataan ini dia duduk bersekali dalam nas yang sama dan teks yang sama, dia sedang merujuk perkara yang berbeza. Tapi kalau dua benda ni dia duduk di tempat yang berbeza, dia benda sama. Faham ke? Tak faham juga. Contohnya kan, contoh perkataan lain lah. Al-bir dengan al-khair. Okay, dua tu baik kan. Kalau dalam satu ayat Quran sama, ada perkataan bir, ada perkataan khair, dia sedang merujuk dua bentuk kebaikan yang berbeza. Tapi kalau al-bir tu disebut secara solo kat satu tempat, al-khair disebut secara solo tempat lain, nas yang lain, dua-dua ni sedang merujuk yang sama. Okay, kalau iman itu sebut setempat, dia sedang menceritakan iman dan Islam. Kalau Islam itu sedang disebut secara sendirian di satu tempat lain, dia sedang menyebut tentang iman Islam juga. Tapi bila dua-dua ni, Islam dan iman disebut dalam satu nas yang sama, dia sedang merujuk dua benda biasa. Tak apalah, itulah kaedahnya. Nanti carilah detail. Nanti Najmi tahu kot. Kalau belajar usul fiqh mungkin ada benda ni kan. Okay, tak apalah. Okey ke macam tu? Tinggal benda-benda macam ni. InsyaAllah faham kan? Faham ke Najmi? Akrami, Ifan, boleh ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, tak apa. Jadi macam itulah, sebab sometimes dalam nas yang berasingan dia sedang merujuk benda yang sama. Okay, semua mukmin adalah Muslim. Ini poin kedua kita cover tadi. Okay lah, habislah. Seterusnya hadis juga ceritakan tentang iman tu lah. Iman tu boleh bertambah berkurang. Hadis juga ada poin tentang qadar kan. Sebab kita sebut tadi kan antara iman tu antaranya beriman dengan qadar Allah Ta'ala, di mana dia kata hadis ni tak cerita pasal qada dan qadar kan, tapi dia cerita tentang qadar je, dan qadar itu dibagi berdua, takdir tu khairihi wa syarrih, yang baik dan yang buruk, di mana orang sukar nak terima qadar yang buruk, tapi mereka boleh terima takdir yang baik kan. So Nabi define qadar Allah ni kena kita imani sama ada ia baik ataupun buruk, tapi dia takdir Allah Ta'ala kan. Tu konten hadis ni. Dan banyaklah cerita pasal berapa kesilapan dalam beriman pada qadar dan sebagainya. Apa lagi hadis ni cerita tadi? Tentang juga tanda hari kiamat. Tengok sikit kan, dia kata kat sini, hamba melahirkan Tuhan ditafsirkan banyak anak derhaka. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat kan. Akhir zaman ni lahir beramai hamba-hamba melahirkan Tuhan. Banyak anak derhaka menunjukkan tanda dekatnya dengan hari kiamat. Nanti boleh baca kan berapa ramai anak-anak telah membuang mak ayah mereka dan ditinggalkan jaga oleh pusat-pusat kebajikan. Jadi kalau kita kena ambil berat kan, kalau kita ada benda buat macam tu dekat mak ayah kita, sebenarnya kita ni sedang menyumbang kepada bertambahnya tanda hari kiamat. Kena beri perhatian lah. Yang kedua adalah banyaknya pembukaan negara baru dan banyak hamba. Umur walad mereka sampai kematian Tuhan. Okay, habislah. Tanda kedua tu dia cerita tentang orang yang kaki ayam, gembala kambing, tiba-tiba berlumba-lumba untuk mendirikan bangunan-bangunan tinggi kan. Benda sedang berlaku kan. Dulu orang Arab ni kaki ayam, gembala kambing, Arab je kan. Sekarang jadi UAE, Dubai, menara tinggi-tinggi. Itu semua tanda-tanda kiamat sebenarnya, menepati hadis Nabi SAW kan.
Okey. Maknanya orang-orang yang miskin tiba-tiba kaya secara cepatnya. Baik. Okey, itulah beberapa poin pada hadis ni. Kan Okey, sekejap. Sorry. Ya, silakan. Aiman ya, kan abang cakap ada dua tanda kiamat kan. One is bila melahirkan tuan. Yang satu macam orang Arab akan build tall buildings. So the first sign tu dia tak elok kan. Macam it's not a good thing macam. Basically not a good thing. Tapi kalau the building tall buildings tu, is that necessarily a bad thing or just like something that's neutral, cuma a sign of tanda kiamat? Dia tak cerita apa pasal whether signs tu bad or good kan. Dia hanya cerita tanda je lah. Tapi sama ada dia tak ceritalah adakah bila orang Arab ataupun orang-orang lain yang berlumba-lumba membina bangunan tu benda baik buruk, tak cerita baik ke buruk kan. Cuma dia adalah mendekati maksud hadis Nabi, ia menghampiri tanda-tanda kiamat. Tetapi kalau kita baca kupasan Ibn Khaldun, dia tulis satu buku. Ibn Khaldun ni tulis buku tajuk dia Muqaddimah, Al-Muqaddimah kan. Buku ni cerita tentang psikologi dan manusia lah, ekonomi, banyak topik tentang sosial sistem tu. Dia cerita kenapa orang buat bangunan tinggi ni, bila mereka jatuh, bila tidak ada moral value untuk mereka banggakan, maka mereka mengangkat material value. Faham ke? Mungkin indirectly bila orang berlumba ke arah material kan, bangunan tinggi, sebab dia tak ada value jiwa pribadi yang dia nak bangga-banggakan. So itu juga mungkin menunjukkan benda buruk kan. So they have to nak salurkan kebanggaan tu dengan benda lain supaya dia boleh dibanggakan. So that means kalau contoh kita nak buat, kalau like if we read this macam it's just supposed to warn us that the day of judgment is coming kan, doesn't mean yang kita tak boleh build tall buildings. Tak ada isu pun. Okay. Tak ada isu pun. Dia hanya cerita pasal tanda-tanda je kan. Tapi boleh kita fikirlah kenapa Nabi sebut tanda-tanda ni kan, instead of ada tanda-tanda lain. Sebab dia banyak tanda sebenarnya kiamat ni. Kalau baca hadis lain, ada tanda-tanda lain. Antaranya tanda dia apa? Al-waqtu mutafarriqun kata Nabi kan. Waktu-waktu tu menjadi dekat-dekat, jerapat atau menjadi pendek. Itu pun hari kiamat. Tapi di hadis ni disebut macam ni. Ada sebab kan kita boleh kaji lah kenapa menyebut tentang pembinaan bangunan-bangunan tinggi. Tapi itulah abang kata, bila orang mula bina bangunan tinggi ni, dia sedang menunjukkan manusia sedang mengalami degradasi ataupun kejatuhan moral, nilai sedang menurun. Nilai spiritual menurun, nilai kemanusiaan menurun, digantikan nilai-nilai material. Sebab tu mereka ni nak bangga-bangga dengan material, mereka membina bangunan tinggi. Dulu sahabat Nabi ni tak ada bangunan tinggi sebab mereka bangga dengan Islam mereka je. Bangga dengan knowledge mereka, bangga dengan temada mereka. Sekarang ni tak ada benda tu kan, so digantikan dengan bangunan. Saya cerita kan, orang-orang yang cerdik, dia bangga dengan, cukuplah dengan ilmu, PhD. Orang-orang yang tak ada benda tu kan, dia berkata besar nak bangga. Dia nak portray, nak tarik kebanggaan dia tu dengan beli kata banyak, kumpul harta, supaya dia juga boleh dia bangga-banggakan. Tapi kalau kita yang orang yang cerdik kan, ada setengah orang tak fikir benda tu, dia menjaga, dia bangga dengan knowledge sebagainya lah. Macam itulah bila orang dia tak ada benda-benda bernilai dari segi value tu, dia ganti value dengan material. So mungkin bila berlakunya fenomena tu, ia juga menunjukkan berlakunya tanda-tanda kiamat tidak terikat kepada bangunan tinggi semata-mata lah. Bila moral value dah jatuh, maka orang tu sedang menghadapi atau dunia sedang menghadapi hari-hari kiamat. Baik. Itulah sedikit konten hadis ni. Kita akan tengok berapa pelajaran yang fik daripada dakwah Tarabawi hadis ni. Ini penting sebenarnya, tapi sebabkan masa telah pun masuk pukul 11, kita tangguhlah tengok pada minggu depan insya-Allah. Ada beberapa poin kat sini lah. Kita akan sama kupas. InsyaAllah bukan hari ni takut nanti orang penat semua, ngantuk dan internet habis ke sebagainya. So kita sambunglah pada minggu yang berikutnya. Dan bukan minggu depan lah, sebab minggu depan kita ada sesi lain kan. Kita akan jumpa lagi hadis ni pada 2 lagi minggu lain. Ada 2 soalan tadi yang telah pun ditinggalkan, tergantung, dan satu soalan adik pun tergantung, boleh nanti satu
Silakan. Wallahu alam. Sebab kita yang define tanda tanda kecil dan tanda besar tu kan. Betul. Dia ada tanda besar. Hadis dia pun tak sebut dia tanda besar, tapi dia kita sendiri yang para ulama yang kata itu tanda besar. Sebab dia benda tanda obvious. Tapi lebih baik dia menyebut tanda kecil sebab tanda kecil ni tanda awal. Kalau dia cerita tanda besar, kita tak boleh prepare lah. Betul tak? Bagus juga macam ni. Wallahu rasul alam. Itu jawapan paling baik lah. Cuma kata Nabi jawab, okey, tanda-tanda dia adalah matahari terbit dekat ni. Alamak, by that time orang pun dah tak sedar lah. Tapi hadis ni dia bagi kita mindset awal. Uish, kalau kita anak derhaka ni tanda kiamat. So kita kena prepare kan, menjaga anak kita, persiapkan diri, menjaga keluarga. Okay lah kot Wallah alam. Jazakallah khair semua sudi mendengar. Walaupun sedikit saja pada pagi ini, semoga adalah beberapa benda yang boleh memberi manfaat kepada kita. Kita tengok tadi adalah tentang Quran dan Ramadan yang kita sama-sama akan kupas lebih detail pada minggu depan. Jemput pukul 9 pagi minggu depan, pukul 9 pagi bukan 9.30, 9 pagi. Link akan diberikan. Mungkin boleh kumpulkan banyak-banyak soalan tentang Ramadan dan ajukan pada muajih yang dijemput pada minggu depan. InsyaAllah orang istimewa. Yang kedua kita tengok tadi hadis yang kedua. Hadis ni penting sebab dia sedang menyimpulkan apa itu Islam. Ad-din ni. Nanti kita akan tengok pelajaran pada hadis ni bagaimana hari ini kefahaman pada Islam tu telah pun dijuzuk-juzukkan, telah pun disegregated, telah pun dipisah-pisahkan. Ini Islam, ini iman, ini akhlak, ini tasawuf. Orang mengkluster-klusterkan sampai ada orang dia kuat part syariat dia, part Islam, tapi dia lemah part akidah. Ada orang kuat part akidah tapi lemah part akhlak. Sedangkan Islam datang dalam package yang lengkap. Di universiti dia ada fakulti apa? Usuluddin, akidah kan. Ada fakulti ni, syariah. Fakulti-fakulti ni dia tak combine Islam. Dia menspesifikkan pembelajaran Islam tu pada kluster-kluster tertentu kan. Efek dia apa? Menyebabkan orang-orang lahir pada fakulti ni dia punya pemikiran dia berat dekat satu aspek saja. Contohnya apa? Contohnya kan orang yang belajar fakulti katakanlah syariah, fiqh sebagainya. So diorang kuat sangat fiqh mereka ni. Tapi mereka ni mungkin kurang part tasawuf kan, part akhlak kurang. Orang yang kuat fiqh ni dia suka berdebat tau. Sebab dia suka cari benda salah, betulkan masalah, gunakan dalil. Tapi bila mereka kuat sangat kefahaman tu sampai mereka ni bergaduh dan mengabaikan akhlak dan ukhuwah. Sebab dia diajar dengan beratnya weightage syariah tu diberikan kepada kepala dia. Sedangkan Islam tu dia kena ada weightage yang tepat, iman, Islam dan ihsan pada seorang individu kan. Allah Alam, kita akan bincang detail benda ni, bagaimana Islam itu diterapkan sekarang berbanding macam mana Nabi menerapkan ad-din pada para sahabat pada minggu yang berikutnya. Stay tune, jangan ke mana-mana. Pada minggu berikutnya insya-Allah jika panjang umur dalam rezeki lah insya-Allah 10 April ataupun 11 April. Wallahu alam. Itu saja untuk hari ini. Kita mungkin boleh pusing-pusing lah tanya kalau ada apa-apa lagi yang lain-lain. Aiman ada apa pagi Aiman? Dari Aiman ada apa-apa ke? Tak ada. Tak ada Aiman apa khabar? Sihat ke? Tak. Nanti Aiman pun boleh juga join kan. Siapa lagi makan dekat rumah Nik tu? Tengah hari ya? Tengah hari. Minta lah Imran tolong PM boleh? Tapi selalulah makan-makan dengan aunty saya. Okey je, okey. No pressure. Imran ada apa-apa dengan adik? Ada Jazakallah khair. Tu dah balik kat bilik ke masih kat surau? Ada UAS ke kat situ?
Okay, tak nampak je. Baik. Ada UAS ada apa? Tak ada. Okay. Qayyum ada apa-apa? Nanti mungkin JMI ni boleh duduk sekali kan? Aiman, Qayyum, supaya boleh lagi bincang, berjumpa. Bila kita keluar daripada bilik kita ataupun rumah kita tu, kita punya kaki-kaki kita berjalan, kita pun jejak-jejak kan, effort kita tu dikira oleh Allah Ta'ala kan. Dia berbeza dengan duduk rumah tengok laptop je, tak ada apa-apa effort, mungkin dia taklah begitu bernilai, tak ada elemen pengorbanan kat situ. Ya. Kita datang air boleh. Okay, Fahim ada apa-apa Fahim? Tak ada. Fahim pun boleh nak online kat abang ni, nak KTM Merembau ke KTM UKM. Hihihi. Kita tak ada amal kan? Amal adalah berpasan. Ama mak dia datang. Oh, okey. Najmi ada apa Najmi? Dalam tu? Tak ada. Tak ada Samalah Husin ni pun dia ada 3-4 orang ni kan. Duduk sekali lagi meriah lah kot next time. Rami ada apa kami? Tak ada. Baik. Ni Amirul Irfan? Tak ada juga. Tak ada juga Dan Amsyah lah, kau ada apa-apa? InsyaAllah. Apa tu? Tak dengar lah. Tak ada apa kan? Tak ada apa. Baik. Meriah background Amsyah tu. Kita tengah jamming ke apa tu? Baik. Untuk kawan-kawan Kasas ni mungkin nanti boleh ni kan. Boleh aku nak start share kan yang kita plan dekat dunia tu. Ni bincang lain lah insyaAllah. Aku liqali azal, astagfirullah wali walakum. Jazakumullah hai semua sudi bersama pada pagi ini. Semoga adalah benda yang bermanfaat dan boleh share lah pada konten-konten ni kepada kawan-kawan lain. Pada Haris. Apa kawan adik tu? Haris kan? Tak ajak lah. InsyaAllah kita doa semoga Allah memberikan kita kefahaman dalam agamanya. Allah mafakihna fiddin wa'alimna ta'wil. Menggunakan kita ni kefahaman kan, bukannya ilmu yang banyak tapi kefahaman lah yang lebih besar, lebih penting. Tak ada gunanya belajar banyak benda tetapi tidak memahami dan arti kata menjiwai dan nak beramal pada apa yang kita tahu kan. Dan juga semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Ada hadis yang menarik tentang bulan Ramadan ini. Ada dua orang lelaki yang seorang lelaki ni dua orang lelaki baru masuk Islam pada hari yang sama. Okey. Seorang lelaki A ni dia mati dalam satu peperangan. Okey, A. Lelaki B dia mati biasa je tapi pada tahun berikutnya. Kemudian ada sahabat bermimpi dan lelaki B masuk syurga dulu baru lelaki A. Jadi sahabat tu bangun tidur tanya Nabi, terkejut. Macam mana lelaki yang mati syahid tu, mati dalam peperangan, didahului lelaki kawan dia yang mati bukan dalam peperangan pada tahun berikutnya. Faham kan situasi tu? Maka dia sahabat yang mimpi tu tanya Nabi, minta penerangan tentang keadaan ni kan. Sebab dia rasa sepatutnya malaikat masukkan syurga lelaki yang mati dalam peperangan tadi kan. Maka Nabi ceritalah bahawa kelebihannya apa? Sebab lelaki yang mati biasa tu tetapi pada tahun berikutnya tu dia dapat ekstra satu Ramadan. Di mana dia telah menggunakan Ramadan tu untuk beramal, menambahkan amal soleh, solat semuanya, telah mampu menyaingi kehebatan dan juga pengorbanan yang dibuat oleh lelaki kawan dia yang mati pada tahun lepas dalam peperangan. Masya Allah, maknanya Ramadan ni dia boleh sebenarnya kita gunakan manfaatkan sepenuhnya sampai dia boleh mengatasi orang-orang yang mungkin mati dalam peperangan menegakkan agama Allah SWT. So kita prepare, gear up, grab lah the chance ni. Semoga Allah sampai kita pada bulan Ramadan dalam keadaan kita dah bersedia lah untuk memberikan yang terbaik kan dalam bulan Ramadan kali ini. Allah Alam, tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna lisana fi khus alladhina amanu wa amilus solihat wa sabil haqq wa sabil sabr.